How to balance masa ketika bekerja dan berdakwah. Sebab kadang-kadang rasa nak rehat dengan makan kat luar dengan keluarga, jalan-jalan dengan kawan sampai malam, which overlap dengan waktu untuk dakwah, meeting, program di hujung minggu, malam hari. How to balance masa ketika bekerja dan berdakwah. Sebab kadang-kadang masa tu nak diallocate untuk benda rehat rasa nak rehat. Okay. Kalau tengok video Ana yang sebelum-sebelum ni, Ana ada emphasize tentang jawapan Ana ni, dia akan amat bergantung dengan at this moment of time, you punya vision in life tu macam mana. And some orang yang tengok benda ni, maknanya vision dia masih tengah diformulate, ongoing formulation. So dia belum ultimate vision lagi. So macam nak membahasakan tu takut terlajak bahasa yang anggap orang dah sama vision dengan walaupun belum. So quite tricky lah bab tu. Anyway, regardless, tapi conceptually Ana harap antum boleh faham lah, oh dia cakap macam tu sebab it links to the vision. Now dalam benda ni, dia bila kita kata how to balance, dia ada isu management, dia ada isu komunikasi contohnya. How to manage dan how to communicate dengan orang-orang yang tertentu lah. Initially mana saya nak baca, anak assume macam dia punya challenge ialah expectation keluarga dengan kawan. However, bila baca ni macam seolahnya macam keluarga dengan kawan ni is more of that's the refuge untuk rehat. So sebab jawapan dia akan berbeza kalau kita kata macam penat kerja dengan pekerjaan dakwah ni, so nak kena adalah masa lepak dengan keluarga, lepak dengan kawan-kawan, that's the downtime. So that's one form of a question yang akan dijawab berbeza dengan kenalah ada masa dengan keluarga sebab keluarga expect, kawan pun expect. So that's different question altogether pada Ana. Okay, macam mana Okay, kalau Ana pergi kepada expectation. Sebab expectation tu dia agak berbeza, dia ada external factor, maknanya keluarga dah expect kita kena boleh keluar dengan dia, kawan expect kita keluar dengan dia. So dia ada external factor tu yang lebih tricky lah banding kalau ketika aku yang nak rehat, aku cari kawan, itu kita itu kita punya isu. Tapi kalau ini dia bukan just kita, tapi how to handle. So kalau dalam konteks how to handle external factor, ni tak macam soalan ni macam kalau bahasanya bukan ni, tapi kod-kod juga ni. So Ana just sebut sekali lah. Ana pergi pada fundamental dulu. Adakah yang bertanya ataupun antum menerima hakikat bahawa, contoh ni kita pergi benda lain dulu just untuk tengok you boleh terima tak hakikat ni. Bila seseorang tu contohnya dia bujang, dia ada benda-benda yang dia biasa buat dan okey je buat tu, tak ada masalah. Lepak dengan kawan sambil lepak lewat malam apa semua kan, tengok bola dengan kawan. Yang mana bila kita memilih untuk melangkah ke arah alam perkahwinan dan berkeluarga, benda tu dah bukan norm. You dah tak boleh expect bila maknanya you tak boleh expect that's part of your normal life dah. Boleh terima tak konsep tu? Boleh terima tak prinsip tu? Maksudnya you are now embarking to a new phase or chapter in life yang mana melepak dengan kawan malam-malam apa semua ni tu dah, itu dah jadi macam exception. Oh, sebulan sekali ada wife kata pergilah kan. Okay, tapi that's not the norm. That's jadi exception, macam bulan ni boleh tak malam ni nak set, saya nak keluar dengan kawan-kawan, at least bonding tu tak terputus habis kan, contohnya. So that become management lah. Tapi dia within kita punya expectation that's not macam hari-hari pun mana ni lepak dengan kawan. So boleh terima ke tak? Sebab kalau orang yang itu pun tak boleh terima, dia lagi susah nak bincang pasal dakwah. Sebab dakwah ni less obvious dalam konteks you dah melangkah tak. Contohnya macam tadi, you dari bujang melangkah kepada alam perkahwinan. Bila you melangkah tu, you kena realise you masuk ke alam yang baru, yang you kena ada some alam yang lama tu dah kena di let go. Dakwah pun sama juga sebenarnya. You dah melangkah ke, you dah decide tak nak melangkah masuk kepada orang yang aku dalam arena dan alam dakwah ke belum? Sebab once you masuk ke situ, ada benda yang memang dah kena let go pun. Anak perasan ramai orang yang tak boleh nak visual lah benda ni, hence dia tak realise. Sebab tu anda tanya pasal perkahwinan dulu. Kalau perkahwinan pun, sebab anda
nampak ada orang yang mana perkahwinan pun dia tak willing untuk let go benda yang sebelum perkahwinan. Susah lah, memang perkahwinan tu akan jadi stres dan tak harmoni dan macam-macam lah, sebab you are not accepting alam tu comes with the package yang kena let go benda yang lama. Kalau you boleh terima benda tu, dan anak-anak extend, dakwah pun something similar. Ada benda yang macam you kena let go lah. That's how it is. Kalau kata oh in that case anak belum lah nak masuk dengan dakwah, fine, that's your choice, and every one of us is making choice, dan kita akan accountable for our choice. Kita di akhirat nanti di depan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dengan choice kita, bukan sebab orang lain, kita dengan choice kita kan. So as long as we are convinced of our choice, willing to be accountable for our choice, at least kita clear, right? So tu satu. Once kita dah terima macam tu, oh alamnya dah berbeza then how to manage expectation supaya dia kondusif. So siapa yang pernah baca maratib amal yang kedua, siapa yang memegang maratib amal dakwah, maratib amal kedua ialah mengconditionkan family contohnya supaya supportive, kalau tak supportive pun respect dan acknowledge kita punya alam dakwah ni. So tu maratib amal kedua kan. So how you condition your family supaya dia acknowledge, oh dia memang sungguh dengan dakwah, insyaAllah kita doakan dia lah kan, memang masa dia macam tu. So how to build that, that's the amal untuk maratib kedua lah, right? So kalau family, kawan-kawan semua faham, that's your choice to become orang yang memang contribute kepada ummah macam ni. So we understand lah kan. Dia sama je macam kalau career dia senang kan, sebab dia nampak you embark on this career. Macam mana kalau orang tu jadi guru yang perlu dihantar kepada sekolah di Sabah ke Sarawak ke whatever kan, dia kena pergi ke sana, ataupun dia jadi doktor yang ada fasa houseman ke benda. Kalau orang yang berkahwin dengan orang tu, kemudiannya demand benda yang tak kena dengan realiti tu, something is wrong lah. Macam awak tak faham ke doktor tu hidup macam mana? Awak tak faham ke? So kalau itu berlaku, kita kena fahamkan lah kan, tak, doktor macam ni, memang ada fasa dia memang macam ni lah, dia kena on call dan sebagainya. Oh ya ke? So similarly dakwah memang macam ni lah, dia ada macam ni. So kena buat benda tu dengan hikmah lah. Okay, ni satu cerita kalau nak mengaddress expectation orang sekeliling, if that's the case. Tapi kalau soalan ni bila anda baca balik, kadang-kadang rasa nak rehat, dan keluarga kawan ni is more of how to rehat. Okay, bottom line level lah, sebab dia macam ada conceptual yang higher level tu macam macam nak train diri kita supaya kita ni dengan solat tu lah kita rehat. Contohnya kita tengok Nabi SAW dengan para sahabat kan, rehatkan kami dengan azan dan solat kan. Tu high level lah, yang pada most of kita dia je conceptual lah. Memanglah kita nak ke sana tapi kita jauh lagi kan, maknanya janganlah cerita benda tu. Tapi kalau orang yang sampai ke situ, then mungkin soalan dia tak timbul lah kan, sebab dia tak perlukan rehat versi itu. Kerehatan dia datang dengan ini. Tapi kita kena usahakan, sebab sustainability tu kadang-kadang itu satu benda lah. Maksudnya pernah ada cerita pasal work-life balance. Ni apa bila dengan student ni ada yang cerita pasal work-life balance, dan cara penceritaan dia tu macam gambarannya ialah dakwah ni kerja, work, dan life tu ialah rehat lah, rehat, leisure dan sebagainya. So dia nak balance. Anda sebelum ni tak faham kenapa macam ni kan, nak kena ada cuti pula, cuti daripada dakwah. Only then I realise, anda tak realise the difference between anda dengan diorang, yang menyebabkan anda tak faham bahasa tu. Sebab pada anak, dakwah tu bukan work tapi life. So contohnya bila orang kata macam, hari ni tak boleh dakwah, contohnya kena cuti dari dakwah, jangan ada program, anda terasa macam tersinggung sebab macam you are not messing with my work, but you are messing with my life kan. Tapi dia orang of course lah, pada dia to work. So boleh tak hari ni tak ada work, jangan ada aktiviti dakwah sebab that's work. For me pula, that's my life man, janganlah kacau. So that's interesting. So tu satu benda. Tapi my point bila nak cerita benda ni ialah
kalau kita mampu untuk transition, benda ni dia by process lah, sebab kalau once you visual, you ada vision tertentu tu, that vision embody, maknanya you that's become your life kan. Biasanya kalau vision yang bukan orang lain sumbat, vision kita kena ni bukan tu, maksudnya macam dalam diri, jauh dalam jiwa tu, macam this is what I really want, and that's become your life kan. So siapa yang berjaya menyebabkan benda tu at least partially ialah dakwah di situ. Ni bukan rehat fizikal lah, Anda tak cakap pasal rehat fizikal. Rehat fizikal tu contohnya memang kita exhausted sebenarnya, memang kena rehat, kena baring, kena tidur, that's understood. Tapi anda faham kat sini ni macam rehat emosi, rehat mental, sebab dia macam sebab berjalan apa semua kan. Sebab kalau nak rehat yang fizikal tu dia tak berjalan, dia baring kan. Tapi berjalan ni I think normally orang nak rehat emotion, rehat mental dan sebagainya. I think satu, hopefully you the best nak push pun anda tak tahu antum ni di mana dalam dakwah ni di mana dalam your life. Tapi kalau you aim dakwah ni nak lama dengan antum, kena aim juga how to transfer supaya it becomes your life sedikit sehingga dia jadi macam this is my life. Dan once it become that, sebab dia feed, you feed off from that kan. Maksudnya dia jadi macam bagi orang macam this is life, apa dia tu kan, melancong, berjalan, dan dia akan feed kerehatan, ketenangan, rewind, unwind apa semua tu datang dengan benda tu. Kalau you boleh bawa feel maksudnya berjalan, tengok tempat, wah kita pun stres pun hilang semua tu. Kalau you boleh bawa bayangkan feel tu, tapi dia sekarang dah datang dengan melihat motor aku menjadi dakwah ni berkembang kan. You dah tak perlukan external factor, tetapi benda yang nak dapat benda tu is internal dah dalam dakwah tu. So dia dah macam that's another way yang I hope everyone aspire to have that lah, sebab dia akan membantu, sebab rehat tu datang from within tu satu. But anda tak boleh nak paksakan orang yang belum rasa macam tu, hantar astagfirullah kan, tak boleh lah, tak fair, because you are not in that phase of life kan. So dalam konteks ni, dalam 7 habit dia ada be proactive, dan dia tu larger discussion lah. Tapi nak katanya, hakikatnya bila kita tengok jadual kita, sebenarnya ada lompong. Bila nak kata macam kalau almost penuhan, bila kita cakap meeting, program hujung minggu, malam hari tu banyak, generally dia berlonggok kan. Malam ni ada weekend ada. Tapi kalau okey kan, so, contohnya anda memang terpaksa membeli kalender yang macam ni. So nampaklah benda ni. So bila memang almost setiap malam memang akan ada benda, tapi akan ada boleh jumpa lompong, especially anda dah tengok dah sampai bulan Mac, maknanya bulan keberapa tu macam okey, sebab orang dah book pun masa-masa even sampai hujung tahun kan, untuk secure masa anyway, daurah ke apa kan. Anyway, point dia ialah you akan berasa macam ada je masa tu. As a proactive person, kita yang lock on, okay, masa ni lah aku nak set sebagai masa rehat dengan family, masa ni lah rehat dengan, kalau ambil soalan ni, rehat dengan kawan. So book masa kawan-kawan tu siap, letak kat situ. Boleh tak masa ni kita pergi, tak tahu lah kau rehat dengan kawan ni pergi kat mana kan, kita lepak kat sini just dengan kawan-kawan yang just bercerita kawan, then I'll get my rest. So bila masa macam tu dia jadi macam rest tu akan ada je sepanjang-panjang tu, hanya periodically kan. Masa yang ada, masa tu dia macam tak ada, macam hari ni tak buat apa, tak tahu nak buat apa, sebab kita dah allocate masa yang begitu tu untuk masa yang beginilah. So dia jadi tak ada clash lah. Faham? Maknanya the best is be proactive supaya okay, weekend ni dah ada, weekend ni memang tak ada, tak tanya negeri tak ada apa, kawasan tak ada apa, tak ada apa, medan amal semua tak ada apa, semua dah fit tempat lain, right? So weekend ni lah aku nak allocate untuk rehat dengan family dan kawan, contoh. So you plan for it, you akan dapat juga rehat tu dalam keadaan dia tak kacau lah. Bila dia tak plan, yang jadi macam, sebab kita drag dah lama, dah 2 bulan tak ada rehat ni contohnya, so you nak rehat juga dan keadaan dia dah clash lah, masa tu lah ada benda dan sebagainya. So
suggestion anak adalah be proaktif je lah. Suggestion besar adalah try to find way, try to understand, and you boleh imagine tak life yang macam anda sebut tadi tu, where kerehatan, fulfillment tu datang daripada within tu maksudnya tak perlu nak cari faktor-faktor lain, maknanya within faktor dalam kita bergelumbangan bermuayashah, whatever lah yang within ni kita kata dalam sistem ni, that in itself yang memberi kita punya macam kan. So that senang lah sebab dia jadi macam kita dah tak perlu cari benda lain. Tapi ini minta memang kalau perlu, macam kalau tak keluar lah dengan member dan semuanya, tak nak tengok lah muka orang yang bermeeting aku ni kan, stress je aku nak tengok muka orang yang memang hidup dia tak ada benda stress macam ni. That's where I will get the rehat contohnya. So plan lah benda tu, Wallahualam, that's the thing yang terlintas lah untuk ni. Tapi first and foremost yang Ana cakap awal tu, you have to first accept bila melangkah ke alam yang ada package dia, ada certain alam sebelum tu yang memang kena let go. So itu kena faham. So itulah, so how to manage benda tu macam yang dia sebut tadi lah. Wallahualam, harapnya adalah nilai tambah kat sini.